Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر اللهم ربي تمين بالخير Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang barakah ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, dapat sama-sama kita berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah live di Facebook agak nampak slow, nampak line problem sikit, line ada problem. Jadi Google Meet macam mana, okey tak okey Kalau boleh yang daripada Facebook tu boleh masuklah ke live ke Google Meet. Sebab di Google, di Facebook ni line agak slow. Line agak slow kat kawasan saya ni, merah. Merah. Jadi saya rakam, kita rekod, kemudian nanti kita post balik di siaran ulangan Facebook, insya-Allah. Yang mana baru masuk silakan kita pakai tolong pingkan sat Google Meet kita di Facebook, di komen Facebook, tolong linkkan sat. InsyaAllah kita nak sambung pada hadis yang keempat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Kita sekarang ni berada hari ni minggu yang last kita berada di bulan 12 ni. Jadi insya-Allah sama-samalah kita doa supaya Allah Ta'ala berikan manfaat pada kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah yang mana tak share lagi boleh tolong share sat. Kalau daripada Facebook, kalau line okey lah. Kalau line tak okey, rasa tak payahlah kot, sebab macam mengganggu je kan. InsyaAllah lah Google Meet okey lah. InsyaAllah. Ya, sekejap.
Harap line di Facebook okey lah. Harap line di Facebook okey lah nah. Sebab di sini terlalu merah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tak apalah. Kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat. Kitab yang baru muka surat berapa pun wallahualam lah. Muka surat apa, tapi kitab saya lama sikit. Dia muka surat 19. Kan sama ya? Sama ke kitab kita? Rasa sama je kot. Hadis yang keempat pada nak membicarakan tentang satu perkara yang kita di manusia ni menganggap remeh. Remeh. Nampak tajuk tu pun nampak simple lah. Daripada tajuk tu pun kita dapat memahami lah apa yang nak diceritakan melalui hadis ni lah. Apa nak diceritakan melalui hadis ni. Apa nak diceritakan melalui hadis ni. Saya rasa kena tolong Ustaz. Rasa kita kena ni lah. Tak apalah, kita tumpu pada Google Meet kita lah. Qala mu'allifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daral lil amin. Hadis yang keempat pada nak membicarakan merompak ataupun tulis di situ mengambil sebilah kayu siwak, yakni kayu sugi, sudah boleh membawa masuk neraka. Tulis situ merompak ni apa dia? Mengambil. Bukan nanti merompak, mengambil pun tanpa keizinan. Merompak lebih-lebih lagi lah. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labatul Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa amrin muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harama alaihi jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban minal araki. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmal Khaybar akbala nafarun min ashabil nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanu syahidun wa fulanu syahidun hatta mar'u ala rajulin faqalu fulanu syahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghalaha aw aba'ati. Rawahul Muslim. Nah, pada nak menceritakan di Facebook nampak lekat lah. Nah, Facebook nampak lekat kan? Ya, saya tengok jap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di FB jelas no? Tapi saya minta lah, saya mana join FB tu minta balik. Line tak clear juga ni. Itulah pasal tempat ke saya lagi tak clear lah. Jadi insyaAllah kita kembali balik. Qala musannif, daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu wa arda, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, Nabi ceritakan kepada kita, Nabi bawa mai pada kita, Nabi nak bagi kita faham. Nabi nak suruh kita ni, Nabi nak cerita pada kita ni. Apa dia? Bersabdalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan, Nabi nak habaq pada kita apa dia? Nabi sebut dalam hadis ni,
barang siapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpahnya, yakni apa dia? Mengambil secara paksa atau merompak. Dengan sumpah dia ataupun mengambil secara paksa atau merompak. Ataupun merompak. Ataupun merompak. Ataupun merompak. Kemudian qala musannif, apa dia? Yakni ni, maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalaulah hanya barang yang sedikit, kata sahabat ni. Seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, kalaulah barang tu sedikit, nak kira lagu mana? Ya Rasulullah, Nabi SAW pun menjawab, walaupun hanya sebilah kayu. Ada tulis situ kayu arak. Kayu arak pun asal dulu mereka buat guna siwak, untuk bersugi. Kita sekarang ni guna kayu sugi lah. Kita sekarang ni guna kayu sugi lah. Kayu sugi kita moden sikit sekarang ni tak. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'udubihi fi dharan lil amin. Yang mana yang tak clear tu cuba keluar masuk balik. Keluar masuk balik lah. Keluar masuk balik. Line kat saya ni agak dia tak berapa nak ni, cantik lah. Sebab saya belum dapatkan line U-Mobile yang dikatakan apa dia, Allahumma. Saya belum dapatkan line U-Mobile yang diboleh hotspot banyak gig tu. Belum dapat lagi lah. Qala mu'allifu, minta maaf lah, sekejap saya minta masa sikit. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Okey. Agak clear lah insya-Allah. Agak clear insya-Allah. Clear guna kat Google Meet dengan Facebook. Sebab sini line hijau sikit. Agak clear. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpah. Sumpah ni apa dia? Yakni memaksa. Mengambil dalam keadaan memaksa ataupun dia mengugut. Mengugut boleh juga. Lah ni kan orang apa? Orang nak pi kan hari ni kan jenis mencuri merompak, kawan tu main ugut, dia letak pisau kat tengkok. Hantar bagi aku bunuh. Contohlah tak. Hantar bagi aku bunuh. Nak bagi hang selamat. Dia ambil harta tu. Nak fikir dia ambil harta, tentang dia ambil harta tu. Ya, tentang dia ambil harta tu, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Bila jadi lagu ni tak kira lah siapa pun, waktu dia main kat kita, dia letak pisau kat tengkok tu, nak curi barang kita, jangan kita dah bebek, ambil barang aku, hang masuk neraka. Jangan ada buat aku tu. Takut dia coh kita tak kira, bunuh aku tu mapuh lah. Nak kata apa dia? Tempat dia, balasan dia. Balasan yang kita buat zalim pada orang ni, kita buat naya ke orang, sama juga. Bukan nanti orang tu buat jahat. Kadang-kadang orang tu buat baik dengan kita, kita balas dia dalam keadaan zalim. Kita balas dalam keadaan menzalimi dia. Kita menganiayai dia, kita mengaibkan dia. Seperti mana? Menjadi talam dua muka. Itu bab lain lah. Kemudian qala musannif, jadi nak cerita pada kita, sesiapa yang mengambil barang dalam keadaan bentuk, barang siapa dia? Orang Islam. Dalam bentuk dia? Dalam bentuk dengan orang kata secara paksa atau merompak atau meragut, mencuri. 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 Rompak lain, curi lain. Beza maksud dia. Beza maksud dia. Mencuri
Dia masuk rumah orang lah. Jadi nak abang pada kita, ambil dalam keadaan paksa ataupun kawan tu tak tahu, tanpa izin. Walaupun orang kata garam je pun, paling kecil lah. Kita sebut perkara yang paling kecil, perkara yang susah. Orang kata tak masuk dia akal lah, sikit je pun takkan nak kira kot. Allahu Rabbi. Itu kena jaga. Apa dia? Maka Allah Ta'ala mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Bila sebut tentang haram ni, maknanya kita ni bukan setakat tengok syurga, nak bau syurga pun tak boleh. Bila sebut tentang haram ni, bukan setakat tengok syurga, bau pun tak boleh. Apatah lagi kita nak berjalan pergi masuk syurga, lagi tak boleh. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau hanya barang tu sedikit saja yang orang kata sedikit je. Kita nak abang-abang yang jenis kaki sedikit ni. Jenis kaki sedikit ni kita nak abang apa? Jenis apa? Ambil jenis benda sikit ni. Sama ada benda tu benda makan, ataupun tanaman, ataupun perkara-perkara. Ini masuk dalam golongan dosa kecil. Masuk dalam dosa kecil. Ulama-ulama dulu, alim ulama, orang-orang soleh, dosa kecil pun mereka takkan buat, apatah lagi dosa besar. Tu kata apa dia? Ni hadis ni nak cerita pada kita, sesiapa mengambil ataupun meragut, mencuri, merompak, memaksa, mengambil harta benda orang tanpa keizinan, orang ni dimasukkan dalam neraka dan diharamkan dia daripada syurga. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, sikit pun takkan kira juga. Sebab apa? Ada satu kisah. Kisah dia macam ni. Satu hari ada satu orang pemuda. Saya tak ingat zaman, mungkin zaman Sayyidina Abu Bakar ke, wallahualam, lupalah. Cuma nak abang kisah dia tu. Kisah dia ni, satu orang pemuda jual, orang kata jual ni, jual kayu api. Dia rajin jual kayu api. Dia jual kayu api, rajin jual kayu api. Memang dia jual kayu api. Dia jual kayu api. Bila jual kayu api ni, ada satu orang kaya. Orang kaya ni dalam kampung ni memang dia sombong. Orang kaya ni perlukan kayu api ni, kemudian dia bagi tahu kepada penjual kayu api, wahai penjual kayu api, ni aku nak beli kayu api ke hang, hang tolong pergi hantar rumah aku. Hang tolong pergi hantar rumah aku, orang panggil satu berkah tu. Satu berkah, orang Kedah dah lah. Satu berkah kayu api tu tolong hantar pergi rumah aku, Zat. Kawan tu kita tak puas lagi lepas hasak. Contoh bahasa kita, kita tak pergi aku pergi hantar, duit ambil dah. Duit ambil dah. Jadi kayu api tadi apa dia? Kayu api tadi jadi hak milik dia dah. Sebab apa? Pembayaran dah dibuat. Pembayaran dah buat dan dia telah bertukar hak milik walaupun masih duduk pada diri dia. Bila bertukar hak milik ni, kita tak boleh buat suka hati kita. Kita tak boleh buat suka hati kita. Sama juga kita pinjam barang orang. Harta tu harta orang, hak milik orang, nama dia. Tu kita hari ni kena jaga. Takut apa dia? Takut macam ni. Takut macam ni. Takut macam ni. Takut kawan tu tak reda ke, takut kawan tu macam-macam lah. Kayu api ni pun, dia pun lepas hasak tu dia pergi jalan. Dia pergi lah nak hantar kayu api. Sambil duduk berjalan ni, duduk tanggung kayu api, gigi dia ni lekat benda-benda makanan yang kecil-kecil. Gigi dia lekat benda-benda yang kecil dalam gigi dia ni. Dia ambil pencolek gigi, dia ambil kayu api tadi tu, dia kepak sikit ya. Tak jauh mana sengaja dia ambil sikit ya. Habuan dia tu jam dia. Habuan dia boleh korek gigi sikit ya. Lalu bila mana dia meninggal dunia, dia diazab dalam neraka Allah. Sebab apa? Bila mana sampai di rumah orang kaya tu, dia letak kayu api, dia balik, dia lupa nak minta izin, dia lupa nak minta halal, dia lupa nak minta maaf. Maka orang ini bila mana tu dia mati, tempat dia mana? Dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wajib tu bukan sunat. Maknanya menitik beratkan pada kita bab ni sangat luar biasa. Habaq pada kita, kalau kita nak buat benda remeh, benda kecil ni, benda remeh, benda kecil ni, menitikkan berat di sini apa dia? Allah Ta'ala mewajibkan. Makna apa dia? Pasti
pasti Allah Ta'ala memang confirm akan masukkan hang tu dalam neraka Allah. Sebab apa? Sebab mengambil harta orang Islam tanpa keizinan. Tanpa keizinan. Kemudian qala musannif, kita tengok pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid. Si fulan itu mati syahid. Si fulan itu mati syahid. Sehingga akhir mereka menyebutkan nama seseorang lelaki. Mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam api neraka kerana menyembunyikan selendang. Ditulis itu. Minta maaf kita ni. Mungkin orang kata di situ dia tulis ragu perawi hadis. Ragu perawi hadis, makna dia kita nak kata orang kata ragu-ragulah. Tapi nak abang pada kata sama, ragu yang mana? Sama ada selembar selendang ataupun selembar baju kemeja. Dia kena abang tu. Dia tulis itu ragu-ragu. Maksud apa dia? Dia abang depan dia selembar baju kemeja ataupun selembar kain selendang. Bila datang jumpa dengan Nabi, nak abang mai berita, nak cerita, nak bagi kita faham. Datang jumpa sahabat, datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kawan ni mati syahid ni. Kawan tu pula datang kata, ya Rasulullah, dia ni mati syahid, ya Rasulullah. Datang pula kawan ni kata, ya Rasulullah, dia ni mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, tidak, sama kali tidak. Memang nampak syahid, memang kita nampak dia tu kematian dia syahid, tapi tidak, sama kali tidak. Sebab apa? Sebab sebelum dia meninggal syahid tu, sebelum dia mati syahid, apa dia? Dia mengambil harta-harta orang lain. Maksud apa dia? Dia mengambil harta orang yang mati syahid sebelum dia. Dia ambil harta perperangan orang lain, walaupun selembar baju. Kata Nabi SAW, dia ambil selembar baju. Maksud secebis baju. Kalau nampak secebis ni, takkan nak pakai baju belah poket je kau tak? Mesti lengkap baju dia. Ataupun selendang. Takkan nak ambil secarik selendang tak, akan mesti dia akan ambil satu kain selendang tu. Dia buat sorok selendang tu. Dia buat sorok selendang tu. Tetapi kematian dia bukanlah kematian syahid fisabilillah. Bukan mati syahid fisabilillah. Jadi kena jaga. Nampak kematian dia baik, tetapi hakikatnya dia mendapat neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah bertunjuk kepada baginda Nabi SAW. Nabi kita sangat hebat. Mulia tak mulia Nabi ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Allah tunjukkan neraka, Allah Ta'ala tunjukkan syurga, Allah tunjukkan segala-galanya pada baginda Nabi SAW. Tu kita kena jaga. Kena jaga diri kita. Jangan ambil harta orang. Nak pergi rumah kenduri, jangan ambil harta orang. Orang suruh makan, kita makan sudah. Ni dia tiba nak bungkus buat balik ke? Dengan muka selamba pergi tanya, tak malu tak? Dia kata boleh nak buat balik sikit. Tapi tahap tu, Allah Rabbi. Tu kita kena jaga. Kita kena jaga. Adapun kawan tu bagi keizinan lah. Contohlah, dia kata ni, kalau aku tak ada ni, kalau hang tengok buah belimbing ni jatuh-jatuh ni, makan kat hang lah. Maksud dia bagi keizinan awal. Tak kena minta dia bagi dah, ambil. Tak, tu kira lain pula. Kira kita mengambil dalam keadaan bentuk kita diterima keizinan. Hak ni nak cerita pada kita, dia ambil dalam keadaan bentuk tak diredai. Kita tak reda dengan dia punya. Maksud apa dia? Tak reda ni, kita tidak ada keizinan. Tak ada keizinan nak ambil benda tu. Walaupun sebatang pensil, walaupun orang kata secubit garam, walaupun secubit gula. Secubit gula ya. Secubit gula. Kawan tu tak izin. Maka kita payah nak dapat redha Allah. Dan makanan tu dikirakan dia makanan yang orang kata syubhah dan mampu menyebabkan kita ni apa dia? Hati kita ni hitam. Lebih rasa lagi apa dia? Makan hasil yang haram, lagi takut. Na'udzubillah min dzalik. Nak apa dia? Walaupun sebilah kayu siwak, nak kata apa dia?
sebilah kayu ataupun secebis kayu pun tetap haramkan daripada melihat syurga Allah. Dan dimasukkan dalam neraka Allah. Wajib tu, bukan sunat, bukan harus, wajib tu dia masuk dalam neraka Allah. Bukan main-main ni. Maknanya marah sungguh ni. Marah sungguh. Ada tak di akhir zaman ni? Banyak orang ambil harta benda orang tanpa keizinan. Kadang-kadang kita ni apa dia? Alah tak apalah kot, dia kata, minta izin. Hatta sekalipun Islam mengajarkan kepada kita nak masuk bilik mak, nak masuk bilik mak ayah pun kena minta izin. Adapun ni lebih lagi lah. Lebih lagi lah. Tu kalau kita lihat Islam punya ajak kepada kita ni, yang mana anak-anak dah berkahwin, dah ada rumah tangga sendiri, mereka pergi rumah mak ayah mereka, mereka tidak boleh memakan selagi mana tidak mengambil keizinan. Lagi mak dia tak bagi izin, lagi tu tak boleh makan. Mana boleh? Islam menitik beratkan kepada diri kita. Lagi tu tak boleh makan. Lain ni dah mak bagi ke tak bagi kalian kira. Ayat tangan mak lagi dah sedap ni. Allahu Rabbi. Takut makan benda tu betul, orang tak izin, orang tak halal. Lagi teruk. Jaga. Pergi rumah orang, tunggu orang suruh dulu baru kita makan lah. Ni tak ada kawan tu suruh lincin satu dalam, dia seorang tibai. Kawan pula lapak ayak tengah hari ke bulak layak sangat, tertibai. Kali dengan cawan-cawan buat lari buat balik tu. Takut kalau sebut diharamkan masuk neraka ni. Kalau Allah Ta'ala tak bakar kita lama pun, sak pun jadilah. Sebab apa? Kalau kita tengok satu orang hamba Allah yang last kali dia boleh masuk syurga. Dia dibakar berapa lama? 70,000 tahun. 70,000 tahun pula. Tak, orang kata 70,000 tahun kali dengan dunia. Kali dengan dunia apa dia? Kali dengan dunia, dia ni bersamaan dengan 7 juta tahun kena bakar dalam neraka Allah. Ni hak kita minta ambil keizinan ni. Ambil barang orang tanpa minta izin, nak kira lagu mana? Allahu Rabbi. Ambil barang orang lain tanpa keizinan. Cah telefon ke, lagi apa lagi? Benda yang kita nampak kecil. Sebab orang hari ni dosa kecil mereka boleh buat. Dia kata lah kecil je pun, bukan besar mana pun. Betul. Tapi azab dia esok besar. Azab esok berat. Azab esok ni tak ternabak lah. Tu Islam melarang sesiapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin daripada Tuan yang memiliki harta tersebut. Islam melarang daripada kita mengambil harta benda yang orang. Apa dia? Ambil harta benda orang Islam, hak milik peribadi. Mana apa dia? Islam ni melarang daripada mengambil milik orang lain tanpa izin dari tuan yang memiliki harta tersebut. Benda mudah, tak kira lah. Jadi macam-macam benda ni boleh kita ambil tanpa keizinan. Lebih-lebih lagi harta yang orang kata diwakafkan dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Islam sangat menghargai hak milik peribadi seseorang. Islam sangat menghargai. Makna apa dia? Islam jaga sungguh-sungguh hak milik peribadi orang ni, jaga sungguh-sungguh. Jangan duk ambil tanpa keizinan. Nak makan minta dulu. Tak apalah kot, aku kawan rapat dengan dia dah. Tak apalah kot, aku sepupu dia. Tak apalah kot. Tak apalah kot. Tu yang takut tu. Kawan bagi, tapi dalam bentuk tak reda. Contohlah, aku baru beli, aku nak makan, mai dia makan habis dah. Allahu Rabbi. Nak kira lagu mana? Manusia ni nafsu dia teringin. Teringin makanan yang sedap, teringin benda-benda yang lain yang kita tak ni. Manusia tak lari daripada nafsu makan. Halo bawa makan dah. Tu kita kena jaga. Sebab Nabi SAW bersabda, satu hari ada sahabat tanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah," sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Bagaimana kita nak tahu kata si fulan itu orang yang mukmin kepada Allah? Bagaimana kita nak tahu si fulan itu orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pada dia, orang yang mukmin apa dia? Orang yang mukmin ialah orang ni apa dia? Yakni orang itu rajin melakukan ketaatan kepada Allah. Sedekah, puasa, haji, tanpa disuruh-suruh. Tak perlu suruh, dia buat. Tak perlu suruh, dia buat. Dia buat. Dia buat. Dia buat. Tak perlu suruh, dia buat. Ini orang ni. Dan ada pun sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana pula kita nak tahu? Nak tahu orang tu munafik? Bagaimana kita nak tahu orang tu munafik? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini haloba. Yang ni haloba ni apa dia? Dia ni banyak makan sampai kedekut nak sedekah. Dia ni banyak, orang kata kumpul duit ringgit, tapi dia kedekut, dia bakhil. Sayang sungguh. Nak sedekah, nak bagi korang, sayang sungguh. Sayang sungguh. Bukan nanti bagi orang yang sama dekat siapa-siapa pun kita boleh bagi. Tu. Nak kata apa dia? Nak kata kepada kita, jangan duk ambil harta benda orang tanpa keizinan. Orang mukmin ni dia akan jaga. Alim ulama, mereka ni takut nak buat dosa kecil. Hatta sekalipun tersepak selipar orang. Kita pergi masjid, pergi mana-mana, tersepak selipar orang, tak letak balik selipar tu. Tak letak balik selipar tu, dia belah lagu tu ya. Dia orang kata, dia tak letak balik selipar tu, dia belah lagu tu ya. Tu dosa kecil dia buat. Tu kira okey. Orang kata sepak selipar, yang kena hak kebah kasut selipar ustaz tu boleh gagah tak? So ustaz pun dah tibai juga. Teruk. Tibai buat balik lah tu. Bukan saja-saja, kalau pinjam saja boleh ke? Tibai buat balik, buat kenangan dia dah. Tu dia. Tu nak ambil benda orang, harta benda orang. Tambah pula kita pinjam. Pinjam ni kena pulang. Pinjam, hutang. Kalau kita tengok kaedah dia nah, ulama sebut kaedah dia ni. Pinjam, kalau kita pinjam, kita kena kembali balik barang yang kita pinjam sama seperti asal kita pinjam. Itu nama dia pinjam. Pinjam, kita mengambil, contoh kita kata, ku pinjam motor hang Zat. Ku pinjam kereta Zat. Kita pinjam kereta. Pinjam kereta, bila mana nak pulang kereta tu, nak pulang kereta tu, kena pulangkan dalam bentuk yang kita pinjam. Pinjam kereta wira, tiba-tiba pulang bagi kereta kancing. Tu langgak pinjam dah tu. Mana dia? Bila sebut tentang pinjam, kena pulangkan balik barang yang sama seperti kita pinjam. Adapun berhutang, kita tak boleh sebut, aku nak pinjam duit sikit. Aku nak pinjam duit sikit. Aku nak pinjam duit sikit. Tu. Nak pinjam duit sikit. Duit yang kita pinjam tu nak kena ganti balik. Nak kena ganti balik. Ganti dia lagu mana? Sama yang duit kita dapat tu lah. Kalau di situ kita dapat duit, nombor duit tu sekian-sekian, esok kena cari nombor duit tu bagi balik. Jenuh. Ya dia apa dia? Jadi kita kena pandai bezakan hutang dengan pinjam. Hutang dengan pinjam. Hak jadi lagu ni lah ni. Tidak ada ambil barang. Ambil barang tanpa izin, tapi bila orang tanya, saja aku pinjam sat dengan dia. Dia abang ada pinjam, tapi dalam bentuk keadaan tanpa izin. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpang, minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Moga Allah jauhkan kita daripada benda tu. Maka siapa yang mengambil hak milik orang lain, hendaklah ia segera menyerahkan kembali balik kepada pemiliknya. Segera ni apa dia? Kena cepatkan pulang balik. Kena pulangkan balik, cepatkan balik apa yang kita ambil harta benda orang. Walaupun benda tu hanya sedikit sahaja. Walaupun benda tu kecil ya. Apa dia? Alah, tempat cah je pun berkira kena pulangkan balik harta orang, milik orang. Kena pulangkan balik. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat dari mengambil sebatang kayu miswak sahaja.
Iaitu apabila ia menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal daripada tuan punya barang tersebut. Disebut di sini apa dia? Seorang tu boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat mengambil sebatang kayu miswak. Abang paling ringan dah ni, kayu lah. Paling kecil dah benda, kayu lah. Ada lagi benda yang kecil. Ada lagi benda kecil. Apa dia? Orang hari ni berebut tanah. Masa ukok tanah tu, belah dia sikit lah. Masa buah pagak, dia masuk belah orang. Dia buat tak tahu ya, tak minta izin. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik, minta simpang. Seinci tanah pun esok dekat akhirat esok kena tanya. Seinci tanah pun dekat akhirat esok hang kena masuk dalam neraka dulu. Sebab apa? Sebab takut mati tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tak sempat taubat. Ulama jaga sungguh. Jadi harta benda orang ni jangan buat pasal. Ujian dia besar, ujian dia berat. Bukan kecil, berat ujian. Nak tanggung ni berat. Allah, berat sungguhlah. Tu dia kalam musannif. Kemudian, oleh itu hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain. Dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram. Dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Kerana yang demikian itu boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat besar sekali. Dalam jual beli pun kena jaga. Kena jaga. Jual barang dengan harga dia. Contoh, beli gula sekilo. Sekilo apa upang? 8 upang contoh. Sekilo apa upang? Dia buah gula tu, dia buah garam tu. Garam sekilo apa upang tu. Dia buah garam tak sampai sekilo. 999. Tak sampai sekilo. Tu kena tanya lah tu esok tu. Apa dia? Sebab dia ni mengambil duit orang lebih. Sebab dia janji harga tu sekilo 8 kupang. Tapi dia buah berat apa dia? 999. Tak cukup 1 kilo. 99 gram. Dia tak cukup 1 kilo. Ni nama dia mengambil hak orang lain. Apa dia? Dia ambil duit tu, hak orang lain tu, tanpa keizinan. Tanpa keizinan. Jadi hendaklah berhati-hati dalam jual beli. Ataupun dia timbang. Dia timbang. Timbang lah tu buah besi bagi berat. Barang sikit lah. Apa dia? Sayok. Jual sayok. Ada berat. Timbang sayok tu tengok macam mahal banyak. Barang sikit lah. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Takut kita. Dan hendaklah kita menjauhi harta benda yang haram. Dan jangan melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Harta orang ni jaga-jaga, jangan buat kezaliman. Apa dia? Kita marah kepada dia, pergi bagi pancit tayar kereta dia. Tak boleh. Marah dekat dia, kita hempuk barang dia. Contoh, kita kawan dengan dia. Kita kawan dengan dia. Kawan, tiba-tiba dia ni Dia buat sedikit kesalahan. Tak banyak mana pun. Kesalahan tu kalau nak dikira ni, tak layak lah nak marah dia. Sikit lah. Tapi dia punya marah daripada dia. Kawan dia tu, dia ada pinjam barang kat kawan ni. Dia marah, pinjam. Contoh dia pinjam pinggan. Dia buat kat ni sangat, dia pecahkan pinggan kawan tu. Esok kena tanya lah tu. Kalau dia kata apa dia? Alah tak apalah ustaz, saya balas balik balasan. Dah. Bukan cara tu nak balas balasan dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dah, dunia ni Allah Ta'ala akan hulkan dulu. Ulama pun sebut dah, dosa-dosa di atas dunia ni Allah Ta'ala hul dulu. Bila nak balas? Hari akhirat. Adapun dosa orang yang derhaka pada mak ayah akan dibalas dengan secepat mungkin. Takutlah kita. Tu hidup atas kita ni jangan buat banyak duk, jangan banyak jadi batu api. Jangan kita banyak jadi pemecah belah hidup orang. Jangan, bahaya. Tu yang disebut apa dia?
kerana nila setitik rosak, dua-dua sekawah tu dia. Tukar beri bahasa sama. Nah, kerana nila setitik rosak sekawah dua-dua tu dia. Allah Rabbi, rosak susu sebelanga. Punca apa dia? Punca dia lagu ni. Hak orang duk dengki dengan orang ni, punca dia tak boleh terima qada dan qadar Allah. Kadang-kadang Allah bagi dia rezeki lebih, dia tak boleh terima. Dia ni nak menunjuk ke dia. Dan lapak dua-dua itu dia sebut dua-dua lapak tu. Tak boleh sebut dah, bahaya. Bahaya. Allah Rabbi. Apa nanti kita pekat kaca-kaca dua-dua? Allah Rabbi. Balik Kedah nanti kita pekat kaca dua-dua belakang. Mana dia? Makna dia lagu ni. Kita ni jangan disebabkan sedikit kita ambil harta benda orang, habis semua ibadat-ibadat yang kita buat di atas dunia. Sikit ya. Contoh, nak mengaji ni, mengaji bagus dah. Mengaji bagus tak? Bagus. Tetapi dia guna mengaji ni, dia ambil apa dia? Dia ambil wifi jiran sebelah rumah. Contoh. Dia ambil wifi jiran sebelah rumah. Alasan apa dia kata? Tak apa, aku mengaji nak bagi pahala kat dia sama. Tu dia. Alasan tak munasabah belaka. Tak, kena minta izin. Minta izin tu. Ni lepas guna baru minta izin, tu masalah kau. Ni sebelum guna kena minta izin. Tengok macam sedap makanan hang tu, aku nak rasa sikit bah. Dah bagi rasa, dia tiba sepinggan lah tu. Tu masalah kau tu. Nak kira lagu mana? Tu yang takut kata apa dia? Berhati-hati. Apa sini? Apa maksud berhati-hati? Berjaga-jaga. Apa maksud berjaga-jaga? Selamatkan diri kamu. Jangan duk buat benda ni. Benda mana? Benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Mengambil harta orang. Walaupun sebilah kayu. Ya abang, sebilah ni kecil sangat. Ini apa dia? Yakni kalau lidi yang korek gigi tu. Lidi korek gigi, sebilah lah tu kita panggil. Lidi korek gigi kan besar mana pun kecil kemetok pula tu, pendek pula tu. Alah, kayu orang kata gigi apa, tempat colek gigi apa berkira. Dah. Itu nama tentang hak orang Islam. Tu kita kena belajar tentang hak. Tu yang dalam grup sahabat pada kita, insya-Allah kita akan cuba tengok kalau boleh kita baca kitab beradab. Abang mana? Nak didik hati kita ni supaya sentiasa beradab. Sentiasa kita beradab. Adab nak masuk dalam rumah, ada adab dia. Adab nak masuk bilik mak ayah, ada adab dia. Saya dah post di Facebook saya tentang adab nak masuk bilik mak ayah ni. Waktu-waktu tertentu tak boleh nak masuk. Waktu tengah hari ke waktu malam ke lebih-lebih lagi ya. Ni tengah malam cenderung masuk macam musang nak masuk lagi teruk. Jangan nak buat pasal. Kena belajar adab. Kita hidup berjiran. Kita hidup berjiran, kena jaga adab. Kena esok nak tanya belakang. Pokok bunga jiran, tak boleh suka-suka hati kita pergi kepak buang. Kepak lah kita menyusah orang jalan duk tanam buat apa. Abang dulu maklum, pokok maklum ni menyusah orang jalan ni. Elok maklum potong lah. Nak menyusah orang nak jalan tak boleh. Dia kata tak apa, tolong potong sat. Maklum tak ada nak potong. Baru boleh potong. Baru kita boleh kepak. Ni tak ada minta izin, kawan tu tanam penat-penat. Hak pokok bunga kita dah pergi kepak sangat. Pokok cabai dia tanam, kita dah balas cabai dia. Nak kira lagu mana pula? Tu dia. Abang pada kita. Jangan ada buat hak kezaliman terhadap hak milik orang. Maksud dia buat harta sendiri, pinjam tapi buat harta sendiri. Ni nama dia kezaliman. Buat harta sendiri. Contoh, nak bagi contoh lagu mana? Nak bagi faham Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh dia lagu ni. Pandai-pandai kias sendiri lah. Kita ni buat zalim kat orang ni. Kita ni bateri handset tak ada, bateri telefon tak ada. Tiba-tiba kawan kita ni dia main power bank. Kawan kita main power bank. Power bank dia pula tu hidup orang kata hidup mati segan tak mau ni lah. Tak banyak lah. Kawan tutuh guna kat dia. Minta maaf, tutuh ni bukan bahasa Kedah ni dia. Apa dia?
Dia guna kat dia sampai habis. Habis lincin bateri tu. Ni nama dia menzalimi kawan tu. Ataupun dia pinjam kereta. Pinjam kereta. Pergi jalan mana tak ada, tiba-tiba tayar pancit, tak ganti. Nama dia menzalimi. Allah Rabbi, tak mau benda je ni. Tak mau. Bahaya. Bahaya. Macam mana? Bahaya. Tu jangan disebabkan sedikit je. Nak mengaji bagus dah, tapi kita ambil harta benda orang, na'udzubillah min zalik. Ngaji bagus dah, ambil hak orang. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Minta simpang lah. Minta simpang daripada perkara tersebut. Tu. Kemudian masalah menggelapkan. Bukan menggelapkan ni. Dia nak tulis dia di sini. Kalau tengok, sebab saya terjemah, saya tulis di sini. Jenis kalau bahasa kasar sikit pada dia, masalah songlap. Bukan mengelap, songlap. Songlap ni ambil harta orang lah. Nak terjemah macam mana? Menggelapkan ni kita nak buat bahasa apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian masalah yang suka mana apa? Mengelapkan. Bolehlah mengelap pun. Ada tak siapa-siapa boleh ni? Tolong komen kita nak buat bahasa apa ni. Tapi kalau saya tulis itu songlap. Songlap ni kita nak terjemah apa dia? Wak lari ya. Kalau kita tengok balik kemudian masalah mengambil. Mengambil lah, kita pun mengambil lah. Mengambil lah mudah. Kemudian masalah mengambil. Tulis atas dia tu mengambil lah. Jangan salahkan pengarang kitab ni pula. Salahkan kepada pencetak dia. Kita nak salahkan pengarang kitab ni tak layak lah. Dia boleh karang kitab terbaik-terbaik, kita kitab apa pun tak ada. Kemudian masalah mengambil harta negara atau harta sesuatu kumpulan, jamaah, organisasi, atau yang diistilahkan pada masa sekarang ni dengan apa dia? Perkataan korupsi. Korupsi kan nak baca kurap ke apa tu? Korupsi lah tu tak? Adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar. Ni masalah yang suka ambil harta benda orang tanpa izin. Harta benda negara. Pengarang kitab ni macam tertahu je akhir zaman lagu ni, no? Hebat pengarang kitab ni. Hebat pengarang kitab ni. Hebat sungguh orang pengarang kitab ni. Nak kata apa, alim ulama' ni memang hebat, tuan-tuan sekalian. Hebat dia tak nak abang dah. Saya satu hari tu 3 kali nak pi ziarah satu orang Tok Guru. Kali ketiga tu baru jadi. 3 kali nak pi jumpa Tok Guru. Kali yang ketiga tu baru jadi. Kali pertama nak pi tengah duk bawa kereta elok dah, orang telefon nak jumpa pula, patah balik pula. Kali kedua pi nak jumpa, orang telefon juga nak jumpa lah, ada masalah urgent, patah balik pula. Kali ketiga nak sampai dah, sikit lagi nak sampai, selipar pula putih, selipar cari pasal. Pusing cari selipar baru boleh pergi rumah ustaz ni, boleh pergi rumah Tok Guru ni. Pergi jumpa dengan dia, kata Allah ustaz nak mai sini 3 kali tak sampai-sampai, kali ketiga baru sampai dia tu. Tu dia siapa abang dia pun tak tahu. Nak kata apa dia? Depa ni bahasa, depa ni orang yang hebat. Depa ni orang yang hebat. Antaranya Pak Sumit Kuala Nerang, orang hebat kau tu. Orang hebat belaka tu. Jangan nak buat pasal. Kita hak dosa banyak ni nak pergi ziarah tu kena tobat dulu lah. Ni amalan yang suka ambil apa dia? Suka ambil harta jemaah ataupun organisasi, atau yang diistilahkan pada masa sekarang ni apa dia? Perkataan korupsi ni adalah suatu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar. Dosa besar, bukan kecil. Ambil harta orang tanpa keizinan, dosa besar, bukan dosa kecil. Ambil harta benda orang. Contoh hak jadi hari ni apa dia? Pi masjid, dia pakai selipar, tapak selipar tu dah haus dah, lincin dah. Lepas semayang dia tengok selipar kawan tu cantik, dia tertibai ke selipar kawan tu, dia tinggal selipar dekat orang tu.
Nah, tu takut tu ambil harta benda orang. Di situ dia dapat apa dia? Satu, dia ambil harta benda orang tanpa keizinan. Satu lagi, dia menzalimi kawan tu pula. Sebab apa? Kena pakai slipper yang lincin. Buat jalan kuat atas tai. Tai tu lincin, jatuh pecah bola pecah. Ni kata dia menzalimi orang pula. Dah kita pinjam barang dia, buat zalim kat dia pula. Buat harta macam harta kita pula. Allahu Rabbi, na'udzubillah min zalik. Ni nama dia menzalimi. Menzalimi. Na'udzubillah min zalik, minta simpang. Kemudian kalam musannaf, sekalipun yang mengambil itu, digelapkan tu kalau boleh tulis itu yang diambil. Diambil, yang diambil. Orang kata yang digelapkan tu yang diambil. Sekalipun yang diambil itu hanya seharga selembar baju saja. Mana? Sekalipun dia ambil harga tu sekupang. Maksud dia barang tu harga tu sekupang ya. Berapa sekupang coklat. Barang tu coklat coki-coki. Orang teringat zaman dulu tak kecil-kecil beli coki-coki lah. Kupang dapat 2 contoh. Harga dia, benda tu harga dia murah. Apa nak bagi kita faham? Lah apa dia? Hak mudah kita faham. Hak kita nak kata barang tu nampak elok tapi harga dia murah. Walaupun harga dia murah, ni dia sebab apa dia? Sekalipun yang diambil itu hanya seharga selembar baju sahaja, secebis kain. Dia boleh pakai juga, secebis kain pun boleh pakai juga. Selembar baju ni nak kata selai baju tak boleh juga. Tapi kalau nak kata secebis kain pun boleh juga. Boleh belakang lah. Nah abang dia nak kira padan harga tu. Mana? Yang harga ada selembar baju saja. Tu. Nak kata apa dia? Walaupun kita ni mengambil orang, nak ikut padangan harga ni, tak kaya pun. Contohlah, ambil tayar kereta dia, tayar kereta berapa duit dia, tak kaya lah. Nak kata apa dia? Jadi ambil harta benda orang, walaupun selembar baju, secebis baju, secebis kain, tak berapa harga pun, tetap dikena azab esok di akhirat esok. Sebab apa? Sebab tak minta maaf, tak minta halal. Kalau di dunia ni kita tak cari dia minta maaf, tak minta halal, dekat akhirat esok kita kena tunggu beratok nak cari dia tu lagi panjang. Wallahualam, tak mana dia duduk, wallahualam lah. Jadi kita minta supaya Allah selamatkan kita. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita. Malam ni kita line agak teruk, jadi orang yang nak tengok tu pun kurang. Jadi insya-Allah kemungkinan saya akan relive balik ceramah kita pada malam ni untuk pagi esok. Siapa-siapa yang agak line ke problem di rumah dia ke apa ke, saya akan buat relive balik di Facebook. Facebook page saya akan buat relive balik. Tajuk yang sama, malah orang kata muka yang sama, tak ada muka lain. Mana tahu lagi orang kata live muka lain, tiba-tiba rakam naik muka lain, mana nak tahu tak? Tak ada yang sama. Saya akan relive balik pagi esok insya-Allah. Insya-Allah. Sementara kita sementara kita beli portable wifi tu insya-Allah. Lama jugalah saya mungkin duduk di kampung ni sampai bulan puasa depan bah. Saya duduk di kampung ni mungkin sampai bulan puasa depan. Sebab di KL masih belum lagi boleh kuliah. Di KL masih belum lagi boleh kuliah, hanya di kawasan Putrajaya saja. Tak tu. Tu dah. Cukup dah. Aduh. Jangan ambil harta orang walaupun sebilah ataupun peng. Peng tu kita nak dobek ataupun kita nak tulis ilmu. Tulis ilmu tu bagus lah, ke arah kebajikan dah. Tapi peng tu pula dakwah dia dakwah yang tidak halal, dakwah yang tidak minta izin. Tak ada. Tak ada. Tu kita apa dia? Jumpa duit tengah jalan, jangan duk kebas kat kita. Ni jumpa duit tengah jalan, dia kata alhamdulillah rezeki aku hari ni, Allah bertuahnya rezeki aku mana. Kan. Lepas tu buat aku mana? Pergi tabung buh tabung masjid. Alah, dia kata pada buh tabung masjid baik bagi kat aku pun susah juga. Naya agak orang ni. Jangan. Tak pun kalau kita jumpa barang orang tu hilang barang dia,
Tunggu sat kat barang tu, kok lama nak tahu kawan tu main tuntut balik. Tak pun pergi hantar balik poli. Cari jalan lah nak sampaikan balik barang tu. Sebab apa? Sebab ia bukan rezeki kita, bukan barang hak milik kita. Habis ustaz, kalau dia tinggal kereta duk hidup, kunci duk tinggal, kebah kereta balik tu. Tu dia, kereta pun nak kebah. Tapi kereta suruh tu ambil lah awak balik. Tu. Nah, apa dia? Walaupun secebis pakaian yang kamu ambil harta orang tanpa keizinan, maka tempat kamu mana? Narun. Yang ni apa dia? Neraka. Tempat hang neraka. Tanpa keizinan. Masuk dia dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Minta simpang. Kemudian qala musannif. Qala musannif. Kemudian hadis di atas merupakan suatu ancaman, ugutan yang keras sekali. Maksud dia, Allah Ta'ala, Nabi sebut tentang hadis ni nak ugut kita, nak tegah kat kita bahawa jangan duk ambil harta benda orang tanpa izin. Sebab apa? Tempat dia neraka. Tempat dia neraka. Jangan ambil harta benda orang tanpa izin. Ya, jangan. Peringatan yang sangat keras, yang tegas. Dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang. Hak milik orang banyak yang diamanahkan, ataupun hak milik orang ramai. Banyak tu tulis di situ hak milik orang ramai. Hak milik orang ramai yang diamanahkan ke atasnya. Lebih lagi apa dia? Harta anak yatim lagi tak boleh. Harta anak yatim ni kita boleh ambil sedikit sahaja. Mungkin 10%, mungkin 20% dan sebagainya. Lebih pada tu tak boleh. Ni dia ambil 90%, 10% bagi anak yatim. Tak boleh ke tu? Tak boleh. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran dengan darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaan kepada perjuangan. Makna apa dia? Barang yang kita pinjam, contoh dia macam ni, nak bagi faham. Macam ni contoh dia. Kita pinjam barang orang. Barang yang kita pinjam tu ada lagi, tetapi orang dia mati dah. Orang dia mati dah. Lepas tu nak buat lagu mana? Kita kena cari waris dia untuk pulangkan barang tu balik. Kita kena cari waris dia untuk pulangkan barang tu balik. Tu. Walaupun kawan tu mati dah, kena pulangkan balik barang dia. Ni dia sebut sini ni. Tapi dia sebut dalam bahasa yang agak tinggi lah, dia sebut sini. Apatah lagi kalau ia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang diberikannya. Orang biasa, kawan ataupun lagu ni. Ni takut ni. Takut apa dia? Takut hak orang kerja office, hak orang kerja pejabat ni. Takut dia lagu ni. Dia di pejabat, dibayar gaji majikan dia. Majikan dia bayar gaji kat dia. Bayar gaji kat dia. Sebulan 3,500 majikan bayar. 3,500. Dalam masa yang sama, di pejabat tu ada wifi. Wifi tu untuk kegunaan pejabat saya. Nak buat dokumen tu, nak kontak dengan kawan ni Tapi kita menyalahgunakan apa dia? Kita guna tengok YouTube kah? Kita guna untuk kepentingan diri sendiri kah? Kita guna untuk hak peribadi kita sendiri? Ini pun dinamakan mengambil harta orang yang organisasi dalam bentuk grup. Dia kena jaga. Kena jaga. Melainkan dapat keizinan. Bos dia kata kalau nak guna buat apa pun terserah lah. Nak cah telefon pun terserah lah. Mana apa dia? Dapat keizinan lain kira. Ni hak tak dapat keizinan ni. Ni kena jaga. Benda nipis lagu tu pun kena jaga. Baru teringat. Tu. Mana apa dia? Bila kita kerja jauh sekali bos nak bagi curi guna adalah. Betul nak bagi. Betul nak bagi. Betul nak bagi. Dia pun tak akan nak bayar botak kepala, pada guna kat atas lagi gila. Dia tak. Betul. Tambah pula hak time kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu kita buat apa.
Ha. Waktu kita tengah duk tengok cerita di YouTube di komputer ni, bos datang dan tukar buka buat kerja. Pandai dia. Tu yang disebutkan apa dia? Rezeki yang tidak membawa berkah. Kenapa dia? Tidak ada keizinan untuk menggunakan wifi tersebut untuk hak peribadi. Hak peribadi. Adapun sebagai tugasan kerja, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab dah di bawah tanggungjawab kerja. Yang jadi masalah di bawah kerana apa dia? Kerana hak peribadi. Guna wifi. Guna wifi. Orang kata wifi mana? Wifi pejabat. Tujuan apa dia? Tujuan nak melayari Shopee. Ataupun nak melayari Lazada. Nak beli barang sendiri. Nak beli beg, nak beli baju, beli apa. Kepentingan diri sendiri. Ni kena tanya nanti ni. Ni yang dinamakan mengambil hak orang lain tanpa keizinan. Walaupun dalam bentuk kecil, wifi je pun takkan berkira. Ya kena. Tu nak bagi kita faham. Boleh nampak ke no? Saya pun habis tear ni habis fikir dah nak bagi faham lagu no. Habis fikir nak bagi faham dah. Kalau tak faham juga buat faham lah, kapayah no pun. Apa dia? Jangan nak biar harta benda orang. Jangan nak biar harta benda orang. Tu. Bagi hak kerja kerajaan tu. Allah, kena jaga. Sebab apa? Sebab duit yang kita dapat gaji tu nak bagi makan anak bini kita pula. Kalau gaji kita tu ni memang nampak gaji kita tu bersih, penat lelah kita gaji tu. Tapi cara kegunaan kita tu, masa kita tu. Habis di pejabat kita masuk kerja, contoh masuk kerja pukul 8, balik kerja pukul 5. Kerja tak banyak mana pun. Kerja buat tak banyak mana. Sebab apa? Esok boleh sambung lagi, lusa boleh sambung lagi. Dia kerja nak sambung ya. Dia tak gunakan manfaat masa dia. Masa yang duk ada tu apa dia? Dia keluar ada dia apa dia? Hang tolong pas kad kat aku Ustaz. Tak aku masuk hang tolong pas kad. Ada juga ni. Ni geng-geng hak dalam hutan lah. Buruk-buruk mak iya bola geng gitu lah. Itu pada kita. Tu yang kadang-kadang rezeki yang kita dapat balik tak berkat. Habis sana habis. Na'udzubillah min zalik, minta simpang. Jadi tu kita kena hak orang pernah buat lah. Hak orang pernah tengok panggil aku ni banyak. Oleh itu janganlah kerja dengan kerajaan, kerjalah diri sendiri. Tu dia. Jangan buat pasal musim-musim lah ni. Musim-musim Covid lah ni. Lepas lagi dah, apabila kita ni tak kira lah pegawai apa sekalipun dapat amanah besar lagu mana pun, tak boleh menggunakan amanah kita sesuka hati kita. Tak boleh gunakan amanah kita sesuka hati kita. Tu kita. Boleh faham tu? Cukup lah. Nak apa dia? Jangan ambil harta benda orang tanpa keizinan. Tu je lah kali ayat dia apa dia? Jangan ambil hak orang. Tu je. Baca panjang-panjang pun buat apa tak faham pun bagi hak lah kali. Jangan ambil hak orang ya. Walaupun sebesar zarah. Tapi kita tengok. Kita masuk sikit lah. Ada orang tanya. Apa ni kita tengok bab-bab lah ni. Ambil harta orang. Banyak lah ni. Ambil harta orang. Bukan ambil, dia pinjam. Tapi dia buat harta diri sendiri. Allahu Rabbi. Kawan tu dia menzalimi lah kawan tu. Kawan tu nak guna. Contoh apa dia? Duit. Masa waktu bagi pinjam tu. Waktu bagi pinjam tu, Allah, lembut gigi daripada lidah. Tak apa lah kita. Aku pinjam nanti aku bagi balik. Dia gitu pula. Lepas tu balok liat. Orang nak minta tu balik. Allah, balok liat sungguh. Liat pun tak balok macam tu lah. Dah. Bagi alasan tu, bagi alasan ni, bagi na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak apa dah kita? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Supaya kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah siapa-siapa nak menyumbang untuk pengajian, dana pengajian kita, bolehlah sumbang melalui nombor akaun bank yang tertera di bawah ni. InsyaAllah hasilnya insyaAllah kita akan buat. Dan terima kasih pada para penyumbang untuk saya beli mic yang baru ni. Saya 2-3 kali juga saya buat di Facebook. Alhamdulillah saya dah order mic tersebut. InsyaAllah dia akan sampai mungkin seminggu 2, lambat sikit lah. InsyaAllah semoga bermanfaat lah kita. Semoga tahun baru yang nak masuk ni pakat berazam lah. Azam lah dengan niat yang baik. Niat yang baik. Apabila masuk tahun baru ni, azam niat yang baik supaya kita boleh berubah untuk jadi baik. Walaupun kita tak baik, tetapi kita cari jalan berubah untuk menjadi yang lebih baik daripada tu.
Jangan pandang orang lain, ya aku tak layak jadi baik lah, aku tak layak jadi baik. Itu takkan nak jadi jahat 24 jam. Nah, kena berubah jadi baik sama. Berubah jadi baik sama. Walaupun terpaksa berubah jadi baik, lama-lama dia akan jadi biasa untuk menjadi kebaikan. Walaupun terpaksa, lama-lama dia akan jadi terbiasa untuk melakukan kebaikan. Jadi kita berhenti pada hadis yang kelima, yakni siapa orang yang bankrupt ataupun orang yang muflis. Jadi insyaAllah, mana malam ni tak clear, boleh dengar balik relive esok. InsyaAllah sempat saya buat esok lah relive, dan saya akan upload di YouTube pun insyaAllah kemungkinan malam esok juga, sebab line di sini agak problem. InsyaAllah saya minta halal internet yang tuan-tuan guna untuk bersama kuliah pada malam ni, halal lah. Dan insyaAllah jadi kita masa yang tuan-tuan ada dengan kita pada malam ni, halalkan insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baru nak naik 20 orang. Hari ni drop sangat sebab line problem di awal. Selalunya kuliah kita malam ni boleh ramai 100 lebih tu duduk dah. Selalunya tiap kita ajak kali kuliah kita 100 lebih dah. Hak menonton di Facebook dia tahulah. Tapi malam ni disebabkan line kita drop terlalu banyak. Drop di terlalu banyak. Saya pun tengah cari jalan macam mana kita nak kualitikan balik live kita. Kalau kita dapat kualitikan, insyaAllah tiap-tiap malam kita akan adakan. Mungkin hari Sabtu saya akan buat kitab kita ni lah, hadis 40 nawar pagi hati ni, penawar hati ni. Dan insyaAllah hari yang biasa saya akan nak buat tentang adab. Mungkin sehari kita akan bicara tentang satu adab 5 perkara. Satu adab 5 perkara. Sebab tujuan apa dia? Tujuan kita nak perbaiki ya. Bagi kita ada adab, insyaAllah cukup sekadar tu saja kot. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu dari kelemahan kita sendiri, kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. InsyaAllah siapa-siapa nak menyumbang untuk pengajian kita, bolehlah menyumbang melalui account bank yang tertera di bawah ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sama-sama kita berzikir sebelum kita tutup kita punya majlis.